أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. الصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan dalam qidam Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia baharu nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Dan iaitu mustahil kerana dur artinya berkeliling atau tasalsul artinya berhubun-hubundian tiada berkesudahan. Qala muallifur rahimahullah ta'ala muka surat 5 bawah sekali. Baris yang bawah sekali. Jadi kata muallif kita rahimahullah ta'ala dan dalil kidam yakni sifat kidam Allah ta'ala. Dalil, makna dalil fahmu amrin bi amrin. Fahamkan suatu perkara dengan suatu perkara yang lain. Kita fahamkan bahawasanya di sana ada api walaupun kita tidak nampak api itu kerana terhalang tersekat pandangan kita direct langsung kepada api itu. Tetapi kita melihatkan di udara itu ada asap, asap itu menjadi dalil. Jadi asap itu menunjukkan kata ada api di bawah sana. Jadi asap itu dipanggil dalil, api itu dipanggil madlul, benda yang ditunjuk. Jadi ini dalil, dalil ta'aquliyah. Yang nak tunjukkan apa dia? Sifat kidam Allah Ta'ala. Jadi madlulnya ialah sifat kidam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalil, kita dapat faham daripada dalil ini bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Jadi dalil kidam Allah Ta'ala, dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Dan kidam ini dengan makna kidam zati sebagaimana minggu lepas yang telah kita huraikan. Kerana kidam itu sekurang-kurangnya dia ada 3 makna. Kidam zamani, kidam idhafi dan ini kidam zati. Kidam zati ulama usuluddin dia bubuh. Dia letak istilah kidam zati untuk membezakan di antara kidam yang lain maknanya. Maksudnya bila kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, kidam yang mana? Bila suatu lafaz, bila suatu perkataan itu dipanggil mushtarak. Mushtarak maknanya berkongsi maknanya. Makna dia ada 2-3 makna. Maka perlu kita ta'yinul murad. Menentukan murad, menentukan maksud dengan perkataan itu dengan makna yang mana satu daripada 3 makna itu. Maka maksud dengan kidam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah kidam zati dengan makna ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan baginya. Tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kidam, bukan zat Allah Ta'ala saja, semua sifat Allah Ta'ala adalah qadim. Qadim maknanya sedia kala berlaku. Mana dalil kidam Allah Ta'ala itu bahawa jika ada ia baharu, kita katakan dahulu, bukan kita i'tiqad, kita kata atas jalan fardu takdir alal iftiradi, mana kalau, mana seandainya ada ia, jika ada ia Allah Ta'ala itu baharu, ialah lawan kepada kidam. Jadi ini dia cara istidlal itu dia ada panjang ada pendek.
Yang pendek itu dia shortcut, dia makna dia langkau. Jadi sini kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Kerana kalau dia tidak bersifat dengan kidam, dia akan bersifat dengan gulawannya. Gitu. Jadi sekarang ni ada dia kerak jugalah. Kita ambil hok panjang dulu, hok tafsili. Sekarang kita nak membuat dalil. Dalil ni dalil ta'akuli, dalil yang difikiri oleh akal juga berdasar kepada hukum akal. Sebab itulah tempat bertolak kita ialah hukum akal. Jadi kalau hukum akal itu kita masih semabur, masih kesamaran, tidak cerak, tidak mantap lagi, tidak solid lagi memahaminya, itu akan memberi masalah. Beri masalah untuk kita dapat memahaminya dengan baik untuk pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Sebab itu jangan ambil mudah, ambil mudah tentang makna hukum akal itu setiap daripadanya. Jadi kalau kita nak kata Allah Ta'ala, sekarang kita nak isbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Isbat itu menetapkan itu maksudnya pada hati kita. Kita nak isbatkan pada hati kita. Adapun hakikat Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat-sifat ini, itu kita tahu ke, kita tak tahu, kita i'tiqad ke, ataupun kita tidak i'tiqad, tetap sahaja halnya begitu. Maknanya kalau tidak ada dalil, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan segala sifat-sifat ini. Perkataan mu'alif kita dahulu bahawasanya dalil itulah yang menyabitkan sifat-sifat ini. Maksudnya pada pegangan kita, pada hati kita. Adapun amrul waqi', diri pekerjaan yang sebenar, kita tahu ke tak tahu, kita i'tiqad ke tidak i'tiqad, ada dalil ke tidak ada dalil, Allah Ta'ala tetap sahaja bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan ini. Jadi mula-mula kita kata begini, Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Apa kita kata macam tu? Kerana kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kidam, dia kena bersifat dengan yang melawan akan dia. Yang melawan akan sifat kidam apa dia? Baharu, mana hadis. Barulah sampai sini. Kalau kita, sebab dua perkara yang berlawanan, dia panggil diddaning. Dua perkara yang berlawanan, dia tak boleh ada kedua-dua dan dia tidak boleh tidak ada kedua-dua. Kena ada wajib, kena ada salah satu daripadanya. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan kidam, bermakna dia bersifat dengan lawannya. Lawan kepada sifat kidam adalah baharu. Mana hadis? Barulah kita kata bahawa bahawasanya jika ada ia baharu. Apa kita kata dia kalau dia tu baharu? Sebab kita katakan tadi, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kidam, dia nescaya dia bersifat dengan lawannya, yang melawan akan dia. Yang melawan akan dia tu baharu. Baiklah, sekarang katakanlah kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia, yakni yang mengadakan dia Allah. Yang membaharukan maksudnya al-muhdis. Muhdis, kalau dalam fiqh tu, sebab tu saya pesan sokmo-sokmo, istilah yang kita gunakan ini mestilah mengikut bidan yang kita sedang mengarungkan padanya, pada bidan itu. Jadi misalnya Allah Ta'ala tu dipanggil sebagai muhdis. Kita ni hadis ataupun muhdas. Dia istilah-istilah dia bertukar-tukar lah. Jadi saya sarankan kalau tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dengan lebih dakik soal kalimah-kalimah bahasa Arab ni, belajar ilmu sorof. Jadi kalau saya sebutkan muhdis, muhdas, hadis, hawadis, itu kita tak keliru lah. Sekali sebut yang muhdis, sekali sebut maknanya. Yang mana satu ni muhdis, muhdas. Itu bagi bawah, itu bagi atas. Allah Ta'ala tu muhdis. Tapi kalau dalam fiqh, muhdis itu orang yang berhadas. Dalam fiqh, kalau kita sebut muhdis itu, mereka yang berhadas, mana hadasan asghar, hadas kecil. Itu disebut sebagai muhdisun. Siapa-siapa dia yang ahdatha, mana yang berhadas. Jadi lain. Sebab itulah. Maknanya, sekali lagi saya pesankan kita belajar kitab daripada pelbagai disiplin ilmu. Kita akan menemui istilah yang sama.
Tetapi makna dia adalah berbeza mengikut bidang ilmu. Begitu. Jadi janganlah kita ambil suatu istilah dalam satu ilmu, satu bagian daripada ilmu, kemudian kita pakaikan istilah itu pada ilmu yang lain. Jadi akan jadi sumban, akan jadi menyimpan daripada maknanya asal. Ini orang kadang-kadang dia tu belajar fiqh, dia minat fiqh, dia belajar muhdis. Kawan ni belajar usuluddin, sebut muhdis juga. Muhdis ni Tuhan lah kita. Haish, apa kamu ni? Muhdis ni Tuhan. Muhdis tu orang yang berhadas. Jadi tak ada bahasa-bahasa duk baloh ni. Tok guru saya kata muhdis itu makna orang yang berhadas kecil. Ni macam mana awak ni kata Allah Taala tu muhdisun. Tu. Takkan Allah Taala tu tak molek, tak comel. Itu kerana kita tu letak orang kita guna suatu istilah itu dan kita pakaikan makna bukan makna yang disepakati oleh ulama dalam bidang itu. Itu yang panggil istilah. Istilah ni maknanya kesepakatan. Ulama ilmu usuluddin, mereka telah sepakat maknanya meletakkan suatu istilah itu dengan makna-makna yang tertentu. Begitu. Jadi sekarang kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kidam, bermakna dia bersifat dengan yang melawan akan dia, ialah baharu. Dan jika Allah Ta'ala itu baru, kalaulah kita katakan bahawasanya Allah Ta'ala ini baharu, bersifat dengan baharu, nescaya berhajat ia, nescaya berkehendak ia, berhajat ia kepada yang membaharukan dia Allah. Tunggu dulu. Julujur satu persatu dia punya step by step, dia punya istidlal dia. Jadi kalau kita katakan Allah Ta'ala itu baru, bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada yang membaharukan dia. Yang membaharui maksud dia apa dia? Yang mengadakan dia. Itu maksud yang membaharukan. Yang membaharukan itu daripada tiada kepada jadi ada. Membaharukan, itu membaharukan maksud dia ialah mengadakan. Itu perkataan yang kita faham. Yang kita gunakan biasa-biasa. Memperbaharukan itu maksudnya mengadakan daripada tiada kepada ada lah. Bukan sebagaimana memperbaharui lesen. Itu benda tu ada dah dia. Tidak macam tu. Itu membaharukan sebab kita sendiri pun masa kita belajar dulu sebut membaharukan, kita fahamnya. Makna kefahaman kita itu maksud benda tu ada dah tidak. Membaharukan itu tafsirnya ialah mengadakan dia. Kalau Allah Ta'ala tu baharu, bermakna dia berhajat kepada yang membaharukan, yang mengadakan dia. Kerana sesuatu yang tiada. Ini dalam kitab Matla'il Badrain pun ada. Itu kitab fiqh. Tapi ada dah perbahasan sedikit-sedikit tentang usuluddin, sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Kerana sesuatu yang tiada. Sesuatu yang tiada. Sebenarnya dari segi orang panggil perbahasan lafaznya, kalau yang tiada itu kita nak panggil sesuatu itu pun ada ulama-ulama dia kata suatu ni tak boleh lah. Benda yang tak ada tak boleh panggil suatu. Tetapi oleh kerana terdesak kita, kita kena guna juga perkataan itu. Sesuatu yang tiada maksudnya kita takdirkan bahasa ketika dia ada tu dia sesuatu lah. Setelah dia ada. Jadi sesuatu yang tiada, maka pada masa tu sama berat. Sama berat di antara kekal dengan tiada. Dan timbul kok balik ada. Sama berat. Antara dia tu kekal berterusan dengan ketiadaannya, ataupun dia nak timbul kok balik jadi ada 50-50. Sama berat. Maka akal kita tidak boleh terima seandainya suatu yang berada pada keadaan sama berat tiba-tiba dia timbul kok balik jadi ada, berat kok balik jadi ada tanpa pemberat. Tanpa pemberat ni tanpa illah. Tidak kerana apa-apa. Seumpama cepir dacing ataupun penimban yang zaman dahulu yang ada 2 piring itu. Dalam keadaan dia itu sama berat. Sebelum dibubuh apa-apa saja beban perkara. Benda dia sama berat.
Tiba-tiba dia jadi sengit berak sebelah atau berak belah kanan belah kiri. Tanpa ada pemberak itu mustahil. Kalau ada jadi berak sebelah, dia duduk sama sebenarnya. Lainlah kalau orang buat tu memang tak sama dah. Ini dia sama. Tiba-tiba jadi berak sebelah kiri atau sebelah kanan. Tanpa pemberak itu mustahil pada akal. Tentu ada yang memberatkan dia. Itu. Tentu ada yang memberatkan dia. Dah dua perkara yang sama berat, tiba-tiba jadi berat sebelah, tentu ada yang memberatkan dia. Jadi yang memberat itu kalau kita katakan macam neraca itu maknanya angin ko tekir dia. Jadi angin mari. Jadi berat. Bermakna angin tekir. Ada pemberat juga. Suatu yang tiada, kemudian jadi ada dengan tidak ada yang mengadakan, mustahil. Jadi tentu ada yang memberatkan itu kepada dia, yang mengadakan dia. Illah kerana apa ada? Kerana ada yang mengadakan. Tak apalah ini kita Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala tidak dikerana dengan suatu kerana. Maknanya tidak ada pemberat. Pemberat itu makna suatu yang menekan jadi ada. Daripada tak ada, kena barulah ia jadi ada. Begitu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu hadis bermakna dia kalau dia tidak kidam, dia bermakna dia bersifat dengan hadis, dengan baru. Kalau kita katakan Allah Ta'ala tu baru, itu mustahil, tak terima pada akal. Limadha, kerana apa? Iaitu mustahil. Jadi Allah Ta'ala tu baru, kalau Allah Ta'ala tu baru bermakna tentulah ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia itu makna yang mengadakan dia lah. Tu. Istilah dia panggil membaharukan, muhdis, sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi jangan pula kita samakan makna dia dengan muhdis dalam ilmu fiqh. Sekali lagi saya pesan. Jadi kita berjumpa belajar fiqh, muhdis itu orang berhadas. Jadi tentu ada yang mengadakan dia. Mana kalau Allah Ta'ala itu baru bermakna ada yang membaharukan dia. Iaitu ada yang membaharukan dia kan Allah tu. Ada yang membaharukan Allah, yakni ada yang mengadakan Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Mustahil maknanya tentu tidak ataupun tak terima pada akal kita sungguhnya. Mana sungguhnya maknanya adanya yang mengadakan Allah Ta'ala itu. Itu mustahil. Maknanya Allah Ta'ala ada yang mengadakan dia, itu mustahil, tentu tidak. Akal kita tak terima, akal kita tak boleh nak terima. Kerana apa? Kerana apa kata mustahil? Adalah ilah dia, alasan dia pula. Kerana apakah dikatakan bahasanya kalau kita kata ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Sebab apa kita kata ada yang mengadakan Allah Ta'ala? Hadah mung kata saat ni Allah Ta'ala tu baru. Dah awak kata Allah Ta'ala tu baru, bermakna tentu ada yang mengadakan dia. Yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia maksudnya yang mengadakan dia. Ada yang mengadakan Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Sebab apa? Kerana daur. Kerana kalaulah berlaku begitu, ada yang mengadakan Allah Ta'ala, maka akan timbullah satu keadaan yang dinamakan dia daur, artinya berkeliling. Berkeliling dengan tidak sudahlah berkeliling tu. Macam raung air bau yang kita tidak keluar daripada mana-mana cabang. Kita lihat dulu angka nombor 1, ta'liq, dia punya ta'liq. Kita tengok hak dia dulu, lepas tu kita buat hak kita bela-bela. Dan ia dua bahagi. Oh, dia nak ayat daur. Jadi daur itu maksudnya berkeliling. Jadi daur ini hukum dia mustahil. Dalam apa bidang sekalipun. Sebab daur duk pusing tak sudah-sudah. Mana boleh jadi. Jadi seperti ni ada dalam faraid umpamanya ada daurul hukmi. Dia perkara yang menegahkan daripada dapat persakaan. Mana iris. Ini sebagai perbandingan. Perbandingan ayat kata daur. Yang daur itu dia jadi mustahil.
Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, ilmu perpustakaan, dia benda syarat iris, syurutul iris ada 3 perkara. Makna rukun iris ini perpustakaan ada 3 perkara. Termasuklah mawani'il irs, perkara yang menegahkan daripada dapat pusaka ada 3. Itu maksud. Tetapi ada sebahagian ulama dia tambahkan yang keempat. Yang keempat itu apa dia? Daurul hukmi. Daurul hukmi makna berkeliling hukum. Hukum tu duk muta pusing. Jadi macam mana nak diperluluskan dan nak diperlakukan iris itu perpustakaan. Sedang hukumnya maksudnya berkeliling. Basah batas. Nah, masalahnya begini. Ni sambil-sambil. Supaya kita nampak daur itu. Apa dia punya perangai daur. Daurnya bentuknya macam mana. Jadi daur ini maknanya misalnya dalam bab perpustakaan dibuat misal dalam kitab-kitab misalnya. Seseorang yang meninggal dunia itu. Dia meninggalkan adik-beradik. Tidak ada anak. Adik-beradik laki-laki. Jadi bila tidak ada anak atau kalau ada anak perempuan pun anak perempuan dia tidak menghabisi harta perpustakaan. Jadi kalau seorang anak perempuan, 2 orang anak perempuan pun 2 orang dia hanya boleh mengambil 2/3 saja. Kalau seorang 1/2 saja. Kalau yang meninggal dunia itu hanya ada anak perempuan saja, dia tidak makan habis. Yang makan habis ini ialah anak laki-laki. Jadi katakanlah misal masalah seorang itu mati meninggal dunia dia tidak ada anak. Yang dia ada ialah adik-beradik. Adik-beradik laki-laki juga ahli asabah. Kemudian ini dia nak buat cerita lah, nak gambarkan masalah daur. Yang adik-beradik kepada si mati tadi, dia membuat ikrar pengakuan di hadapan qadi. Bahawasanya dia bawa satu orang, satu budak laki-laki, dia ikrar kepada qadi, dia kata ini adalah anak kepada si mati. Maksudnya rupa-rupanya selama ini orang mengatakan tidak ada anak dia. Dia tinggal, dia berkahwin, dia melahirkan anak. Jadi yang dapat persakaan itu ialah anak yang sah taraf lah. Kalian tidak sah taraf, dia tidak ada nasab kepada yang mempunyai benih. Jadi kita contohkan bahawasanya dia berkahwin di satu tempat, kemudian ditinggalkan. Dia pun tak tahulah ada anak pun tak ada. Bila ditanya kepada dia, "Mung ni ada anak?" Dia kata tak ada. Begitu ada adik-beradik kepada si mati saat ini, dia ikrar. Dia kata ini adalah anak kepada semasa dia ikrar itu dia adalah waris kepada si mati. Maka ikrar dia sah. Selepas daripada dia ikrar bahasa anak ini adalah anak, budak ni adalah anak kepada si mati, maka sabitlah benda itu, mana anak itu anak si mati. Bila anak ini dah jadi anak si mati, sabit begitu, maka anak dia menegah hijab akan adik-beradik si mati. Sebab adik-beradik kepada si mati dia terhijab dengan anak laki-laki. Jadi bila dah ada anak laki-laki, dia terhijab. Bila dia terhijab, ikrar dia tidak sah. Bila ikrar dia tidak sah, maka tidak lekatlah. Bahawa tidak lekat, tidak sabitlah anak saat itu adalah anak kepada si mati. Bila dah orang panggil anak saat itu tidak lekat, tidak sabit anak kepada si mati, maka waris kepada si mati itu ialah adik-beradik saat ini. Maka dia buat ikrar dia jadi sah. Sebab tidak ada yang menghalang dia daripada dapat pusaka. Bila dah dia sah ikrar dia, maka sabitlah anak laki-laki tadi adalah anak kepada si mati. Maka yang dapat pusaka ialah anak ini. Apabila anak ini sabitlah dia tu anak kepada yang si mati, maka dia menegahkan bapa saudara dia, itu adik-beradik kepada dia, mendapat pusaka. Maka bila tak sabit dia tertegak, maka ikrar dia tidak sah. Bila ikrar dia tidak sah, anak ini tidak sabit menjadi orang panggil anak kepada si mati. Bila anak ini tidak sabit anak kepada si mati, bermakna tak ada anak, maka yang menerima pusakanya ialah adik-beradik. Jadi adik-beradik sana, maka ikrar dia itu jadi sah semula. Ikrar dia sah, bermakna anak ini sabit. Jadi itu dia panggil daur. Bila nak sudah, tidak ada sudahnya. Sudah-sudah kat mati. Mati kau.
Baru sudah. Baiklah, kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dia kata dan daur ini ada dua bahagian. Itu saya buat contohkan bagaimana. Sebab di sini dia kata mustahil kerana daur. Kenapa pula daur itu mustahil? Tadi saya sebut dah contoh dia. Itu dalam bab pepersakaan. Jadi kalau dah daur itu, apapun bila kita sebut kata daur itu tak boleh jadi. Mustahil. Termasuklah di sini. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu baharu, makna mesti kena ada yang membaharukan dia. Dan kalau ada yang membaharukan Allah Ta'ala itu mustahil. Limadha kerana apa mustahil? Kerana kalaulah ada yang membaharukan Allah Ta'ala akan jadilah masalah daur. Maka daur itu mustahil hukumnya. Jadi taklid dia bahagian satu dia kata dan ia dua bahagi. Daur ini ada dua bahagi. Yang pertama dia panggil daur musarrah. Daur musarrah ni artinya yang dinyatakan, iaitu yang ada ia dengan dua martabak saja. Ada dua martabak A B A B A B B A A B B A A B B A B. Gitu. A kepada B, B kepada A kepada B. Macam orang main bola. Lontar dua tu saja. Jadi dua martabak sahaja seperti maknanya apa dia tu? Menjadi Zaid akan Amar. Zaid jadi buat Omar. Amar itu menjadi ke Zaid pula. Dia bagi jadi. Siapa dia buat Zaid? Omar. Siapa dia buat Omar? Zaid. Siapa dia buat Zaid? Apa gitu? Jadi di situ dia akan berhimpun. Apa dia? Khaliq dengan makhluk. Di atas diri seorang itu dia akan jadi dua, berhimpun dua status. Ada dua status. Dua status yang tidak boleh berhimpun waktu. Zaid adalah khaliq tukar yang menjadikan Amar. Amar itu makhluk kepada Zaid. Kemudian siapa yang menjadikan Zaid? Amar yang menjadikan Zaid. Bermakna Amar itu khaliqun. Khaliq tukar yang menjadikan. Tukar yang menjadikan Zaid. Kemudian jadi di Zaid baik, di Amar baik. Pada mereka berdua ni ada pada satu nisbah dia tu adalah khaliq dan yang lain pula dia tu ada makhluk. Bergilingan. Lepas tu siapa dia yang buat mula-mulanya? Siapa dia buat dulu? Dan masa Zaid buat Amar itu, Zaid dia kena ada dulu. Tukan kena ada dahulu daripada produk. Akal tidak boleh terima. Mana ada produk dulu baru ada tukan. Tu. Misalnya kereta ni bateri dia ni 2011 ni kata sebab dia tak nampak terang. 2011 kita beli kereta 2017. Dia kata bateri kereta ni patutlah dah mampus ni mati. Kodem dah ni. Patutlah 2011. Dia tak baca molek ni. 2011. Kereta kita beli 2017. Macam mana pula bateri ada dulu kereta ada kemudian itu tak boleh jadi punya. Tu kan kena ada dulu daripada produk. Baiklah Zaid yang menjadi Amar. Bermakna Zaid ada dulu. Lepas tu Zaid siapa dia buat dia? Amar. Amar ada dulu. Bermakna siapa dia yang terdahulu, siapa dia yang terkemudian. Jadi berhimpun dahulu dan kemudian di atas satu diri. Zaid ni dulu pada Omar tapi dia kemudian daripada Omar. Kok mana pula ni kita ni pagi-pagi belum sarapan ni. Kalau cakap macam tu ni boleh tempeling ni, kena tempeling. Apa kamu cakap ni? Mana orang panggil Zaid tu dia ada sebelum daripada Amar. Amar ada dahulu daripada Zaid. Macam mana pula? Ada ketika dia tu khaliq, bila kita menisbahkan dia tu sebagai khaliq, bermakna dia ada dulu daripada makhluk dia. Jadi ketika Khalid ini nak boleh jadi daripada tiada nak boleh ni. Makhluk dia yang menjadi. Makhluk dia tu Khalid dia pula. Situ mustahil. Macam mana satu benda tu dia Khalid, dia makhluk? Macam mana satu perkara dia ada dulu daripada A dengan B ni? A ada dulu daripada B tapi dia ada kemudian daripada B. Sebab B yang mengadakan dia, semasa B mengadakan dia, B ada dulu pada A. Dah nampak? Maksudnya benda tu mustahil.
Macam mana dua perkara? Bandingkan dua perkara dulu. Jangan banyak-banyak lagi. Bandingkan dua perkara dulu. Kalau itu pun tidak sah pada akal kita. Jadi kalau 3, 4, lagi-lagilah berbelit. Tidakkah itu berbelit? Kita ni orang Melayu. Tidak berbelit sangat. Jadi, Zaid yang menjadi Ammar. Zaid menjadi Ammar bermakna Zaid ada dulu daripada Ammar. Jadi Ammar itu ialah makhluk, benda yang kena jadi, yang dijadikan oleh Zaid. Zaid ini siapa yang menjadikan dia? Ammar. Maknanya Ammar ada dululah pada Zaid. Sebab produk nak ada dulu daripada tukang itu akal tidak terima. Nah, tu tengok. Mustahilnya daur. Apa mu'alif kita kata mustahil? Jadi dia kata, kalau ada yang mengadakan Allah Ta'ala, yang membarukan Allah Ta'ala, nescaya berlakulah masalah daur, dan daur itu hukumnya adalah mustahil. Dia kata tadi, kalau ada yang mengadakan Allah Ta'ala, itu mustahil. Dia kerak situ lalu. Kenapa mustahil? Kerana akan berlaku masalah daur, dan daur ini mustahil. Macam mana pula? Macam mana kata mustahil itu? Iyalah, di atas diri seorang itu dia khaliq, dia juga makhluk. Nah, jadi dia kena paling tidak dia panggil daurul musarrah. Daur musarrah. Jadi ada dua item, dua benda. Jadi Zaid yang menjadikan Ammar. Siapa yang menjadikan Zaid? Ammar. Dan masa Zaid buat Ammar tu, Ammar tak ada. Memang Ammar tak ada. Yang ada hanya Zaid. Kerana takkanlah produk nak ada dulu pada tukang. Okey, itu. Kemudian Zaid ni siapa dia pula buat? Ammar lah yang buat dia. Kan tidak Zaid yang mengadakan dia. Betul lah. Tapi Zaid tu Ammar lah yang buat dia. Tadi kan awak kata, masa Zaid buat Ammar, yang ada hanya Zaid. Jadi Ammar tak ada lagi. Jadi, macam mana pula Ammar yang buat Zaid pula? Memang dia akan lekat lah. Mana itulah mustahil. Jadi daur ini hukumnya adalah mustahil. Macam saya buat contoh dalam ilmu faraid tadi. Yang biasa-biasa ulama sebut 3 je mawaniknya. Tapi ada setengah orang tu dia nampak. So lagi benda yang menegakkan jadi berlakunya ataupun lulusnya iris pepersakaan saat ini kerana berlaku daurul hukmi. Hukum itu dia jadi daur berputar. Jadi berputar. Sekejap sahabat bila sahabat maka tertegah pula dia. Jadi kalau dia tak lulus, tak sahabat ini. Kemudian bila dah tertangga anak, jadi bila nak sudah macam tu. Tu. Itu dia panggil daurul hukmiyah. Di sini makna daur. Jadi ada dua, satunya daurul musarrahah. Yang dinyatakan, satu lagi daur mudmar yang disembunyikan. Jadi daur musarrahah itu sebenarnya ada dua pihak saja. Satu pihak, jadi dia berhimpun. Di atas satu diri itu berhimpun dia khaliq, dia makhluk. Berhimpun di dia yang dahulu mendahului dia yang terkemudian. Tu. Adik sekolah tadi lomba lari dapat nombor berapa? Dapat nombor 1 yang mula-mula sampai ni. Tapi yang kemudian dah yang kemudian dia yang terakhir sekali. Mana yang lari tu, mana saya ni duduk belakang sekali mama. Belakang sekali. Dapat nombor 1. Mula-mula sampai, tapi akhir sekali sampai. Macam mana kita ni pening kan kita. Tu. Itu mustahil, makna tak boleh jadi macam tu. Macam mana pula Zaid itu terdahulu di atas Ammar dan dia juga adalah kemudian daripada Ammar. Sebab Ammar yang mendahului daripada Zaid. Itu mustahil, dur itu mustahil. Dia panggil berkeliling, berputar-putar dengan tidak berhenti. Itu dia panggil dur musarrahah. Yang kedua dia panggil, jadi sini dia kata, yaitu yang ada ia dengan dua martabat seperti menjadi Zaid akan Ammar dan Ammar itu menjadikan Zaid. Maka berhimpun di Zaid itu yang menjadikan dan kena jadi, dan yang mendahului dan yang kemudian. Dua-dua itu mustahil berlaku. Yang keduanya dipanggil daur mudmar. Artinya yang disembunyikan iaitu yang ada ia dengan sebab apa sembunyi itu tak nampak secara langsung. Sebab dia ramal.
Misalnya kita kata 7, A, B, C, D. Ambil sakat dia. A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D, D yang menjadikan A. Jadi kita tak nampak dah. Mudmar mana disembunyikan. Misalnya A buat B, B buat A buat B, A. Nah. Ini A buat B. Jadi tak nampak. Nah. Itu disembunyikan. Jadi, nah. Dengan apa dia tu? Dengan beberapa martabat. Tadi 2 martabat. Seperti menjadikan Zaid akan Amar dan Amar itu menjadikan Bakar dan Bakar itu menjadikan Zaid pula di waktu itu. Dia macam ni lah, macam kanak-kanak budak-budak tu dia duk bermain-main bersama mereka. Dia kata, apa nama tahi apa? Tahi harimau. Harimau apa? Harimau minyak. Minyak apa? Minyak apa? Tahi apa? Tahi harimau. Harimau apa? Harimau akar. Akar apa? Akar buluh. Saat ni ada tinggal. Akar apa? Akar buluh. Buluh apa? Buluh minyak. Minyak apa? Minyak apa? Tahi. Tahi apa? Tahi imah. Bila nak sudah. Itu dia panggil daur. Sakat-sakat lengah tin dia puas main ke? Dia pergi. Sudahlah. Jadi, begitu. Ditanya maknanya tidak berkesudahan. Kerana berkeliling. Jadi ada satu musarrahah dan musarrah, satu lagi mudmar. Jadi kerana apa? Mustahil kalau kita mengatakan bahawasanya ada yang mengadakan Allah Ta'ala, yang membaharukan Allah Ta'ala. Mustahil, itu mustahil. Mustahil ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Mustahil ada yang membaharukan Allah Ta'ala. Limadha? Kerana apa mustahil? Kerana, kalau ada yang mengadakan Allah Ta'ala, tentulah akan berlaku masalah daur. Dan daur itu adalah mustahil hukumnya. Macam mana rupa dia? Seperti tadi. Berkeliling dengan tak berkesudahan. Atau tasalsul. Kalau tidak berlaku daur, dia akan berlaku tasalsul. Tasalsul ini berantai-rantai. Artinya berhubun-hubun. Tiada kesudahannya. Infinity. Mana tak ada sudah. Siapa dia? A buat B, B buat C, C buat D. Siapa lah? Y buat Z, Z buat ada lagi tak habis. Tu huruf abjad habis. Habis huruf abjad tak habis lagi. Kita nak misal tak tahu apa ke tu tasalsul berantai-rantai yang tiada kesudahan. Mana siapa dia buat Tuhan ni? Tuhan yang mula-mula Tuhan A ni. Tuhan B lah buat A. Kemudian bila begini baiklah. Sebab apa dia jadi berturut-turut begitu? Kita kata satu Tuhan itu baharu. Kalau Tuhan itu baharu, maka wajib kena ada yang membaharukan dia, yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan Tuhan itu dia kena Tuhan juga. Dia tak boleh yang mengadakan Tuhan itu martabat dia lebih rendah daripada Tuhan. Itu tak jadi, tak mungkin, kita tak boleh terima. Macam mana yang rendah itu mengadakan yang tinggi? Yang tinggi yang mengadakan rendah baru kena. Jadi, yang menjadikan Tuhan itu mestilah dia tu juga adalah Tuhan. Jadi situ pun dah jadi berbila-bila dah. Bila yang menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan juga, maka dia bersifat sama dengan Tuhan. Yang pertama tak ni. Jadi kerana dia Tuhan, sama taraf. Yang menjadikan Tuhan itu makna Tuhan juga. Mesti dengan Tuhan. Maka sama taraf, maka bila sifat yang pertama itu begitu, maka yang kedua pun kena begitu juga lah. Jadi Tuhan yang menjadikan Tuhan saat ini, dia kena baharu juga lah. Kalau kita kata Tuhan yang menjadikan Tuhan yang pertama tu tidak baharu, mana dia tu qadim. Dialah Tuhannya. Dialah Tuhan yang bersifat dengan qadim, bersifat dengan qidam. Dialah Tuhan yang qadim. Bukan yang kita kata ke Tuhan tadi. Tadi mengata itu makna Tuhan. Tapi itu baru, dulu tak ada, sekarang baru ada. Bermakna ada yang membaharukan dia. Yang mengadakan dia. Jadi yang mengadakan dia tu dia kena Tuhan juga. Dia tak boleh kurang daripada Tuhan. Jadi kalau yang kedua itu Tuhan, bermakna satu martabat, sifatnya sama lah. Kalau Tuhan yang pertama itu baru, dia pun kena baharu juga. Lalu kalau kamu kata dia tidak baharu, dia sedia kala. Dialah Tuhannya. Yang pertama kamu kata Tuhan, saat itu bukan Tuhan. Selesailah masalahnya. Bermakna Tuhan itu bersifat dengan qidam.
Yang kamu katakan tadi, Allah Ta'ala itu makna baharu. Sebab tu saya katakan kena ada yang mengadakan dia. Jadi kalau yang mengadakan dia itu bersifat dengan akidah, hak Tuhan, hak itulah yang dikatakan Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi sekarang maknanya dia, mana Tuhan yang mengadakan Tuhan saat ini, dia samalah sifat dia dengan, kalau Tuhan yang pertama itu baru, dia pun baru juga. Bila baru, dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Jadi Tuhan yang membaharukan dia juga baru juga. Maka dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Ya Tuhan yang kepala itu juga bersifat sama dengan Tuhan yang sebelum daripada dia itu baru juga. Maka kena adalah yang mengadakan dia. Begitu tak berkesudahan. Ataupun tasasul saat ni. Ataupun daur saat ni. Kemudian kalau kamu kata, oh Tuhan yang kelima tu dia tu tidak baru. Dia tu kidam. Dia bersifat kidam. Dia tu qadim. Oh kalau begitu dialah Tuhannya. Yang dulu-dulu sebelum-belum tu bukan Tuhan. Jadi sabitlah bahasanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Situ yang kita naknya. Dah kamu kata yang kelima itu dia tu bukan baharu. Kalau dia bukan baharu bermakna dia tu kidam, bersifat dengan kidam. Kalau dia yang bersifat dengan kidam yang sebelumnya tidak, dialah Tuhannya. Cuma belum pada tu kamu saja yang bangsakan yang menobatkan dia sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan. Dan memanglah Tuhan-Tuhan yang dinobatkan oleh orang kafir. Mereka tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Semua manusia saja yang mengangkat perkara-perkara ini sebagai Tuhan. Itu Tuhan yang palsu. Sekarang kita nak membezakan Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu. Kita beriman kepada Tuhan yang sebenar, wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang sifat dia ialah bersifat dengan kidam. Yang kamu sebut nama Allah tu, kamu tidak iktikad lagu tu. Kalau di Amerika, di barat tu tak ada kisah, mereka tak sebut Tuhan, tak sebut Allah, sebut God. Tapi tempat kita ni orang bukan Islam pun nak sebut Allah Ta'ala juga. Sedangkan dia sebut Allah itu makna dia macam lagu lain. Bukan sebagaimana yang kita iktikad. Maka Allah Ta'ala tidak boleh dipakaikan kepada zat yang lain daripada zat yang bersifat dengan wajib wujud, bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan ni. Kamu panggil Allah itu maknanya kamu panggil Allah, tapi kefahaman kamu Allah kamu itu lain daripada Allah yang sebenar. Tak boleh. Itu kita kena jelas. Ketika orang bukan Islam, orang Kristian lah khususnya, menyebutkan Allah Tuhan saya pun nama Allah juga. Tapi Allah dia tu adalah salah satu daripada oknum kepribadian Tuhan. Dia ada Tuhan anak. Tak betul lah gitu. Akidah orang Islam kita ni bukan macam tu. Allah Ta'ala tu yang tunggal, yang esa. Jadi ketika kamu menyebut Allah, dalam hati kamu, etikotnya adalah berbeza dengan kami. Kamu tak boleh. Itu hanya Allah ialah nama bagi Tuhan mana zat yang wajib ada. Yang sifatnya yang kita belajar ini. Tidak ada yang lain daripada itu. Sebab apa ke dia kita kata dia nak panggil Allah Ta'ala. Tidak, tak boleh. Nama Allah Ta'ala ni dia panggil khas pada lafaz dan khas pada makna. Kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman khas pada lafaz, pada makna. Ar-Rahim khas pada makna, pada lafaz. Allah tu khas pada lafaz dan pada makna. Khas pada lafaz tidak boleh diletak nama kepada yang selain hanya Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala tak boleh. Walaupun kamu kata ini kita bukan letak nama anak kita, nama Tuhan kita, nama Allah. Tak boleh juga. Sebab kamu faham lain. Kamu sebut Allah tapi kamu faham macam lain, lagu lain. Itu tak betul. Allah itu yang bersifat dengan sifat-sifat. Dia bersifat dengan kidam. Dan dia wujud. Wujud dengan pada amrul waqi' ada. Ada sungguh-sungguh. Jadi itu yang kami faham gitu. Itu yang Allah Ta'ala perkenalkan namanya. Melalui Rasulullah SAW bahawa nama Tuhan itu ialah Allah. Sebagaimana kita baca dah. Mengetahui alam ini ada tuannya, ada tukannya. Tak payah diutuskan Rasul. Allah Ta'ala dah bekal dah dalam diri setiap bani insan ini. Dia mengerti bahasanya kejadian alam ini ada tuannya, ada tukannya menjadikannya. Tetapi mereka menafikan makna ini kerana ada kepentingan-kepentingan. Jadi, tetapi mengetahuikan yang menjadikan alam ini ialah Allah, ialah Al-Qahhar, ialah Al-Muntakim, itu terhenti tauqifiyah. Itu ada dah muka surat sebelah. Tauqifiyah makna terhenti di atas pemberitahuan daripada Allah atau Rasul. Jadi kalau Rasul tak bagi tahu nama Allah Ta'ala ni banyak.
Bukan 99 itu al-asmaul husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Ya Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita supaya kita menyebutnya sentiasa dan supaya kita berusaha untuk memahami makna nama sifat itu. Itu salah satu daripada cara mengenali Allah Ta'ala selain pada an-nazar ila makhluqit akwan, kepada akwan atau makhluqatillah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu mana Allah. Nah, nama-nama Allah Ta'ala tu banyak. Malaikat hanya tahu sekadar 3,000 nama saja Allah. Tapi lebih daripada tu, yang mengetahui banyak mana itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi mustahil, daur mustahil, tasasul pun mustahil juga. Itu kena jelas. Macam mana rupa daur itu? Rupa daur saat ini berkeliling. Tahi apa, tahi ima apa, ima akar apa, akar bulu apa, bulu minyak apa, minyak apa, tahi apa, tahi ima. Bila nak sudah, tak habis. Tak apalah budak-budak kanak-kanak ni bermain riang gembira ni. Tapi kita nak buat satu benda yang maudhu', yang tetap, yang ni tak boleh. Dia tidak mustaqir, makna tidak tetap. Sesuatu yang tidak sabit, macam mana boleh jadi lagi? Itu saja dia permain. Ni nak ayat kata Allah yang mana Tuhan yang menjadikan itu, dia juga yang kena jadi. Tak boleh jadi macam tu. Tuhan yang menjadikan, dia juga yang kena jadi. Tak boleh jadi. Jadi mana nyatalah kepada kita bahasanya daur mustahil, tasalsul tidak ada kesudahan juga adalah mustahil. Maka tiada berkesudahan dan kedua-duanya itu mustahil. Mana kedua-duanya? Daur dan juga tasalsul. Jadi mudah-mudahan makna adik kakak semua, para serta yang mengikuti live ini, pelajar-pelajar sekian dapat tangkap, dapat fahamlah apa makna daur. Jadi kita letakkan dulu makna daur mustahil bagi mustahil, tasasul bagi mustahil. Kalau ada yang mengadakan Allah Ta'ala, bermakna dia tu baru. Kalau Allah Ta'ala tu tidak baru, bermakna dia tu, kalau Allah Ta'ala tu tidak kidam, bermakna dia baru. Ini semula, kita ambil semula istidlal je. Kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan kidam, bermakna dia baru. Sebab dia tak boleh dua perkara yang berlawannya tidak ada kedua-dua. Ada kedua-dua pun tak boleh juga. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan kidam, bermakna dia baru. Kalau Allah Ta'ala baru, tentulah ada yang membaharukan dia, yakni mengadakan dia. Adanya yang membaharukan Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana apa mustahil? Kerana berlaku daur dan juga tasalsul. Akan jadilah masalah daur dan juga tasalsul. Kalau kita katakan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala yang mengadakan dia. Macam mana rupa tasalsul berkeliling tidak bersudahan. Tasalsul maknanya berantai-rantai dengan tidak ada kesudahannya itu mustahil. Kedua-duanya adalah mustahil. Daur dengan tasalsul ni kedua-duanya adalah mustahil. Dan apabila sabit kidamnya. Jadi bila mustahil keduanya makna tentu tidak. Daur dan juga mustahil makna tentu tak ada. Jadi kalau tidak daur dan bermakna tidak ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada yang mengadakan Allah Ta'ala, bermakna Allah Ta'ala itu bukan baru. Bila dia bukan baru, dia adalah bersifat dengan kidam. Sabitlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Daripada istidlal tadi, sabitlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Jadi kalau kita tak nampak lagi, kita buat semula. Buat beberapa kali sehingga kita nampak. Bagaimana buat? Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Kerana apa? Ini kita start daripada mula. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Itu istidlal dia tidak payah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Kerana apa kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kidam? Kerana kalaulah kita katakan bahawasanya Allah Ta'ala ini tidak bersifat dengan kidam, bermakna dia bersifat dengan yang melawan kepada kidam. Kerana apa kata begitu? Kerana dua perkara yang berlawanan tidak boleh tiada kedua-duanya. Tidak boleh ada kedua-duanya. Kena ada salah satu. Jadi kalau kita menafikan sifat kidam Allah Ta'ala, bermakna dia tu baru lawan kepada yang melawan kepada sifat kidam. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu baru, nescaya kena adalah yang membaharukan Allah Ta'ala. Ada yang mengadakan Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Limadha? Kerana apa? Kerana kalau kita kata ada yang mengadakan Allah Ta'ala, maka berlakulah dua masalah.
Yang pertama nama dia dur, yang kedua dia akan jadi tasalsul. Maka dur dan tasalsul kedua-duanya adalah mustahil. Kerana apa mustahil? Buatlah gambaran dia. Taswirkan masalah dur ni macam mana. Taswirkan masalah tasalsul macam mana. Maka kita akan nampaklah kemustahilannya. Contohnya dur musarrah saja. Zaid buat Amar buat Zaid. Maka berhimpun mendahului dan didahului pada satu zat ni, pada satu jirim, satu benda, satu Tuhan. Dia yang mendahului, dia juga yang terkemudian. Macam mana pula? Dia yang menjadikan, dia tukang, dia khaliq dan juga adalah makhluk. Itu mustahil, tak boleh jadi. Jadi dur dengan tasasul adalah tidak. Ada tasasul tu dia tidak begitu, tapi tak berkesudahan. Siapa bila nak tak sudah, letih lagi tu. Tidak ada had. Dan apabila sabitlah kidamnya ta'ala, mustahil atasnya baharu. Jadi automatik. Begitu. Bila sabit kidam, mustahil baharu. Kalau kita tak nampak lagi, tak faham lagi, macam mana pula kata mustahil baharu? Buatlah saat ni istidlal ambil daripada start mula. Dan fahamkan apa dia istilah dur dan juga tasalsul itu adalah rentitan daripada kalau ada yang mengadakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, ketiga baqa artinya kekal ila akhir. Wallah Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.